Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang menggemparkan kita pada petang ini ialah sejam selepas mendedahkan habuan RM 1,7 juta ringgit, SPRM hubungi ahli parlimen Tasik Gelugur yaitu Wan Saiful Wan Jan. Kita boleh ketawa lah, terbahak-bahak pun boleh, ketawa sedikit pun boleh, macam-macam pun boleh buatlah kan. Karena saya rasa ini satu perkara yang lucu. Wan Saiful mungkin ada niat untuk coba mahu menimbulkan persepsi, menimbulkan kepanasan di parlimen, ataupun menimbulkan tanda tanya atau menimbulkan persepsi yang panas untuk kerajaan Madani. Mungkin juga pada pendapat beberapa orang rakan, penganalisis politik dan pemerhati politik, ada juga yang menganggap tujuan Wan Saiful Wan Jan kononnya mendedahkan telah ditawarkan RM 1,7 juta ringgit untuk menyokong Anwar Ibrahim. Mereka merasakan mungkin Wan Saiful melakukan itu tujuannya ialah untuk seakan-akan Anwar Ibrahim mempunyai pasukan yang mahu memancing ahli parlimen. Mungkin itu tujuan Wan Saiful. Dia tidak merasa bahaya, dia tidak merasa susah hati, ataupun mungkin dia tidak rasa pun apa mungkin kesan yang akan menimpa beliau akibat pendedahan tersebut. Tapi rupa-rupanya pendedahan Wan Saiful itu telah pun menjerat diri beliau sendiri. Ini apabila SPRM tanpa membuang masa menyerbu, menerga, apa-apalah semua, akhirnya hubungi Wan Saiful. Jadi kalau sekarang ini Wan Saiful mungkin menganggap kalau di Dewan Parlimen tidak ada apa-apa yang boleh membuatkan dia disiasat, rupa-rupanya itu tidak berlaku. Yang berlaku akhirnya SPRM telepon. Jadi lepas SPRM telepon, pastilah Wan Saiful Wan Jan kena buka cerita habis-habisan. Kalau tidak, ditakuti nanti dia akan disaman pula kerana menyebar fitnah, ataupun terpaksa dimohon, diarah oleh parlimen untuk memohon maaf kerana menimbulkan kekeliruan. Jadi ada dua dilema yang sedang dihadapi oleh Wan Saiful Wan Jan sekarang. Sama ada memberitahu berita yang sebenar, memberitahu cerita yang sebenar, siapa orangnya, di mana dia kononnya mau disogok, siapa yang mungkin menjadi dalang sogokan tersebut, dan yang lebih penting, kalaulah tiada apa-apa yang berlaku sebenarnya dan itu hanya cerita kosong, sembang kari di kedai kopi, Wan Saiful terpaksa menanggung malu sendiri untuk mengaku bahawa tiada sebenarnya sogokan. Kalau ada sogokan, SPRM bukan mahu menangkap Saiful, tetapi SPRM akan menyiasat dan mencari siapa dalang sebenar. Jadi ini dua perkara yang menarik perhatian kita. Sama ada Wan Saiful yang terjerat, ataupun orang yang cuma menyogok 1,7 juta ringgit itu yang akan terjerat. Jadi kita tengoklah nanti. Kita ucapkan tahniah syabas kepada SPRM kerana mengambil langkah yang amat luar biasa. Tidak menunggu lama, telah pun bertindak dengan tangkas dan cepat. Tanpa menunggu laporan polis, tanpa menunggu laporan daripada parti politik dan sebagainya, SPRM bertindak segera. Pada pendapat saya, tindakan SPRM menghubungi Wan Saiful ini adalah tindakan yang serta-merta, tindakan yang tepat dan sangat bersesuaian. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan mendakwa telah dihubungi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 1 jam selepas ucapannya di Dewan Rakyat yang mendedahkan kononnya berlaku tawaran habuan untuk menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu itu berkata beliau menerima mesej daripada pegawai agensi anti rasuah itu yang memintanya menghubungi mereka. Kata Wan Saiful, saya akan patuhi, cuma saya nak tanya apa tindakan yang diambil untuk menghentikan.
penggunaan wang rakyat sebagai umpan kepada ahli parlimen bersatu. Itu soalan Wan Saiful. Tapi soalan kita ialah, kalau tiada yang boleh diceritakan tepat oleh Wan Saiful, siapa yang SPRM boleh siasat? Adakah Wan Saiful sendiri yang terjerat leher sendiri dan pula didakwa memfitnah atau cerita yang mengelirukan? Kerana kita tahu dalam Dewan Parlimen, musuh yang nombor satu di Parlimen adalah bercerita tentang perkara yang mengelirukan kerana ia telah melanggar peraturan mesyuarat di Parlimen. Kata Wan Saiful, bukankah lebih baik jika wang itu digunakan untuk kebajikan rakyat? Wah, champion pula kan. Pandai pula dia menggunakan kata-kata tersebut. Petang tadi kita digemparkan dengan berita 3 orang hakim bersetuju untuk mengembalikan semula kes Muhyiddin Yassin untuk salah guna kuasa melibatkan jana wibawa. Dalam penghakiman tersebut, 3 hakim sebulat suara mengembalikan semula kes tersebut untuk dibicarakan sekali lagi. Rayuan Muhyiddin akhirnya rayuan pendakwaan diluluskan. Dengan kata lain, pembebasan Muhyiddin yang ada sebelum ini telah pun dibatalkan oleh Mahkamah Rayuan. Berbalik kepada cerita sebentar tadi, terdahulu Wan Saiful dalam perbahasan Tita Diraja di Dewan Rakyat mendedahkan beliau ditawar habuan 1.7 juta untuk kawasan parlimen yang diwakilinya kononnya untuk menyokong Anwar Ibrahim. Yang menjadi kepelikan kepada kita semua ialah, kenapa Wan Saiful Wanjan pula yang dicari? Kononnya ada broker tersebut. Kenapa Wan Saiful Wanjan? Walhal tiada kepentingan langsung untuk Wan Saiful Wanjan dipancing. Jauh lebih daripada itu, sejauh mana bodohnya broker itu sehingga dia mau pancing Wan Saiful Wanjan pula. Yang sedangkan Wan Saiful Wanjan ini adalah antara orang paling tegar, setia, menyokong Muhyiddin Yassin, menyokong Perikatan Nasional. Jadi tidaklah wajar dan agak dalam tanda petik agaklah bodoh kalau pergi memancing orang yang tiada langsung harapan untuk boleh dipancing. Daripada memancing yang tiada harapan, lebih baik pancing yang ada harapan. Lebih kurang macam begitulah. Jadi ada penganalisis politik, ada penyokong Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan menyatakan bahawa adalah mustahil untuk dapat dipercayai apa yang dikatakan oleh Wan Saiful itu kerana ada ramai lagi ahli-ahli parlimen yang boleh dipancing selain daripada Wan Saiful. Kenapa juga Wan Saiful, kata mereka. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini berita yang baru kita terima daripada media. Menulis bahawa Muhyiddin kalah di Mahkamah Rayuan. Pendakwaan akhirnya menang dalam rayuan mereka untuk mengembalikan tuduhan salah guna kuasa Muhyiddin. Baru-baru ini kita ketahui bahawa Muhyiddin seakan-akan telah menang apabila beliau dibebaskan daripada pertuduhan 4. Pertuduhan yang dikaitkan dengan salah guna kuasa berkait dengan jana wibawa. Tetapi tidak lama akhirnya pendakwaan menang rayuan dan Mahkamah Rayuan mengembalikan semula tuduhan salah guna kuasa Muhyiddin. Kalau sebelum ini dah mula dicanang oleh para penyokong Perikatan Nasional mengatakan bahawa Muhyiddin didakwa dengan tanpa ada asas kerana telah dilepaskan, maka hari ini kita akan mendengar pula apa komen daripada netizen berkait dengan isu Muhyiddin dikembalikan semula tuduhan salah guna kuasa tersebut. Mahkamah Rayuan hari ini telah memutuskan dengan sebulat suara. Bukan 2-1, tetapi sebulat suara. Ketiga-tiga hakim telah mengambil keputusan bahawa memang pertuduhan terhadap Muhyiddin tidak ada kecacatan dan jelas.
Karena sebelum ini kemenangan Muhyiddin di mahkamah apabila beliau dibebaskan sebelum ini, kerana menurut hakim yang telah mendengar perbicaraan itu, dikatakan bahawa pertuduhan terhadap Muhyiddin adalah tidak jelas dan cacat. Namun demikian, keputusan Mahkamah Rayuan hari ini jelas 3-0. Jadi sekarang ini kalau macam main bola 3-1 lah kan. Satu melepaskan sebelumnya, tapi di mahkamah yang lebih tinggi iaitu Mahkamah Rayuan telah pun sebulat suara mengembalikan semula pertuduhan terhadap Muhyiddin, dan mereka semua hakim tersebut mendapati bahawa pertuduhan terhadap Muhyiddin adalah jelas dan tidak bercacat atau tidak cacat. Mahkamah Rayuan hari ini sah mengembalikan semula 4 pertuduhan salah guna kuasa ke atas bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana menerima rasuah berjumlah 232.5 juta untuk bersatu yang sebelum ini ditolak Mahkamah Tinggi. Jadi selepas ini, selepas Mahkamah Rayuan, hanya ada satu lagi mahkamah yang boleh membantu Muhyiddin atau boleh dirujuk oleh Muhyiddin, iaitu Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Persekutuan nanti akan ada 5 hakim yang akan menghadap atau dihadap oleh Muhyiddin. Sejauh mana Muhyiddin boleh lepas di Mahkamah Persekutuan, kita pun tidak tahu. Tetapi setakat ini, Muhyiddin telah kalah dengan kiraan 3-1. Satu di Mahkamah Tinggi melepaskan. Tapi hakim di Mahkamah Rayuan yang lebih tinggi telah mengembalikan semula kes tersebut. Penghakiman dibuat sebulat suara itu. Hakim oleh Hadraria Said Ismail berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf memutuskan pertuduhan dikenakan adalah cacat. Justru keputusan itu membolehkan perbicaraan berlangsung di Mahkamah Session Kuala Lumpur, melainkan Muhyiddin memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan dan memperoleh perintah penangguhan. Pertuduhan berkenaan tidak jelas, tiada keperluan untuk memberikan butiran lanjut, kata Haria di kamar mahkamah yang dipenuhi yang turut dihadiri ahli parlimen bersatu dan penyokong. Panel turut dianggotai Hakim Azmi Arifin dan Hakim SM Komati Supia. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Muhyiddin membatalkan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah 232.5 juta untuk bersatu. Hakim Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan itu setelah mendapati keempat-empat pertuduhan tersebut adalah kabur, cacat dan tidak berasas kerana ia tidak menyatakan butiran kesalahan dilakukan. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden bersatu didakwa menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturi Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.